بالاتباع رواه الشافعي والبيهقي وقال هذا منقطع ولفظهما بدلوا وعظمه وكرمه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وحينا ربنا بسلام. قاله عمر رضي الله عنه. رواه عنه البيهقي قال في شرح المهذب وإسناده ليس بقوي. ومعنى السلام الأول بالسلامة من النقائص، والثاني والثالث السلامة من الآفات. وبناء بيت رفيع يرى قبل دخول المسجد إذا دخل من أعلى مكة. Jadi perbahasan berkaitan dengan masuk Mekah. Secara khulasahnya sebenarnya kita telah baca dalam Mahalli semalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya akan baca pula daripada Al-Idah. Yang pertama, bacaan kan bila masuk Mekah. Semalam dah dibaca. Jadi bacaan itu adalah bacaan yang bukan warid daripada hadis, tetapi dia merupakan amalan yang disarankan oleh ulama bila masuk ke kota Mekah, iaitu Allahumma hadha haramuka wa amnuka faharrimni 'alan nar wa aminni 'adzabaka yawma tab'atu 'ibadaka waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atika. Ada yang menambah wa wafiqni lil 'amali bi ta'atika wamtan 'alayya bi qada'i manasikika wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi mereka yang hanya berpada dengan doa masnun selain daripada itu bid'ah, akan mengatakan amal ini bid'ah. Sedangkan amal ini diriwayatkan juga daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab doa ini dia mutlak, bila-bila kita boleh doa. Apatah lagi doa ini dibuat ketika ada munasabah. Munasabah apa? Masuk Mekah. Jadi orang yang memasuki kota Mekah, wa yastahdhiru minal khushu'i wal khudu'i fi qalbihi wa jasadihi ma amkanahu. Dia perlu menghadirkan rasa khusyuk dan khudu' dalam hati dia dan jasadnya selagi mana dia boleh. Kena ada rasa ta'zim, haibah kepada kota Mekah. Jadi untuk melahirkan rasa haibah tu, kita ingatkan balik dengan dalam doa tadi tu. Dalam doa tadi tu dia ada mengingatkan diri, ini tanah haram, ini kawasan aman. Ya Allah, seperti mana ini tanah haram, kau haramkanlah diriku daripada api neraka dan amankanlah diriku daripada azab. Kemudian yang seterusnya, masalah masuk Mekah ini, masuk daripada masuk di Kada, keluar di Kuda, malam dah dibahaskan. Dan mandi itu di Zitawa. Jadi orang yang akan mandi di Zitawa adalah kalau dia laluan masuk Mekah dia itu lalu Zitawa. Kalau dia tidak lalu kawasan itu, dia akan mandi di satu kawasan yang jaraknya dengan Mekah sama macam jarak Zitawa. Okey. Kemudian masalah Kada dengan kuda, jelas. Kemudian masuk melalui Kada ni yang semalam last. Duduk.
disebut bahawasanya masuk melalui kadak ini disunatkan walaupun orang itu dia datang bukan laluan kadak. Dia datang walaupun bukan laluan kadak, dengan alasan semalam dalam mahali ada sebut Nabi datang laluan lain, tapi bila masuk Nabi masuk melalui kadak. Jadi kalaulah begitu keadaannya, Nabi memasuki kadak itu bukan kebetulan. Kebetulan lalu-laluan tu lalu kadak masuk kadak. Lalu laluan lain, tapi bila nak sampai Mekah berpaling pergi kadak juga. Jadi bila berpaling tu ada isyarat tempat tu penting. Tempat itu adalah tempat yang penting. Jadi khilaf lah di kalangan ulama Syafi'i, tapi yang muktamadnya begitu. Sehingga Imam Nawawi mengatakan pandangan yang mengatakan Nabi masuk kadak itu kebetulannya, dah laluan, dah satu jalan. Siapa yang qail seperti itu? Abu Bakar As-Saidalani, jama'atu min ashabin al-Khurasaniyin, ila annahu innama yustahabbu ad-dukhulu minha liman kanat fi tariqihi, wa amma man lam takun fi tariqihi faqalu la yustahabbu lahu al-udulu ilayya, qalu wa innama dakhalaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittifaqan. Ini kebetulan. Maka kata Imam Nawawi pandangan dia apa? Wa hadha dha'ifun mardud was-sawabu annahu nusukun mustahabbun li kulli ahad. Kemudian seterusnya, masalah masuk Mekah ni bagusnya jalan kaki ke ataupun naik kenderaan. Sebelum masuk Mekah tak ada khilaf, tak ada masalah nak jalan kaki ke naik kenderaan. Tapi bila masuk Mekah ada khilaf di kalangan ulama Syafi'i. Ikhtalafa ashabuna fi anna al-afdala an yadkhula mashyan am rakiban wal asahhu anna al-mashya afdalu. Wa ala hadha, atas qaul yang kata berjalan ni, al-aula an yakuna hafiyan idza lam yakhsha najasatan wa la yalhaquhu mashaqqatun. Kalau berjalan kaki tak payah pakai kasut, sebagai menghormati Mekah. Jadi kalau musim panas jangan jadi pasal pakai kasut, memang melecur. Sebab tu disyaratkan kalau tak takut najis dan tidak datang masyaqqah. Musim panas memang tak boleh. Sekejap pun tak boleh, sangat panas. Ia berdasarkan satu riwayat daripada Ibn Majah daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, anna al-anbiya kanu yadkhuluna al-harama hufatan musyatan. Ini cerita Nabi sebelum ni, bila masuk saja kawasan tanah haram tanggalkan kasut. Innaka bil wadil muqaddas tuwa. Itu Nabi Musa. Habis. Kemudian masuk Mekah ni afdal siang ke malam. Nabi masuk siang, tapi ada dalam peristiwa lain Nabi masuk malam. Jadi dibahaskan. Faqad dakhalaha, masa haji Nabi masuk siang, masa umrah Nabi masuk malam. Dalam peristiwa Ji'ranah, umrah Ji'ranah tu Nabi buat malam. Nabi buat malam sehingga sebahagian sahabat tak tahu Nabi umrah. Tengah malam sebahagian tidur, Nabi masuk buat umrah, betul balik malam yang sama. Daripada situ malam. Maka yang mana satu lebih afdal? Wa ayyuhuma afdalu fihi wajhani asahhuhuma naharan. Nahar. Lepas itu dalam hadis yang kita baca semalam, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar ihtimam untuk masuk waktu siang. Sebab beliau kata Nabi masuk siang. Beliau akan bermalam di Zitawa, subuh mandi, kemudian baru masuk. Pendapat yang kedua kata tak ada beza siang ke malam ke. Allahu Akbar. Kemudian yang seterusnya, faedah yang seterusnya, an yatahaffaza fi dukhulihi min idza'in nas. Jangan sakiti orang fi zahmah wa yatalattafu biman yuzahimuhu.
Dia mudah aja. Masalah masuk Mekah ni, masalah kita pergi manasik ni, kita amalkan dua perkara. La yata'azza wa la yu'zi. Tidak tersakiti dan tidak menyakiti. Faham? Tidak tersakiti, tidak menyakiti. Tidak tersakiti itu maksudnya kita janganlah berada dalam posisi dan situasi yang kita akan disakiti. Elakkan. Tujuan dia supaya jaga hati. Kalau kita orang bijak ke, orang hempak ke, nanti marah pula. Marah dia jadi benda tak elok lah. So dia cuba jadi tak payah gaduh dengan orang. Faham? Cuba elakkan daripada berada di kawasan yang mungkin dia tersakiti. Untuk jaga hati. Dan tidak menyakiti, jelas lah. Kita nak cium Hajarul Aswad, menyakiti orang. Itu antara yang berlaku lah sekarang ni. Dahsyat dia punya apa ni, gambaran depan Hajarul Aswad. Dia nak semayang sunat tawaf. Nak semayang sunat tawaf ni, lepas habis tawaf semayang. Nak semayang pula belakang maqam Ibrahim. Sunat kan? Wattakhidhu min maqami Ibrahim. Amalkan yang tu. Tapi tengoklah, biasanya orang Melayu tak buat lah. Melayu dia malu. Pakistan, dia nak semayang juga, orang tengah tawaf ni. Bila semayang kat situ dia jadi macam mana nak semayang, dia akan kepung kawan dia. Dia akan buat bulatan, dia pegang tangan kawan duduk dalam tu, dalam bulatan dia semayang. Nak semayang apa? Belakang makam Ibrahim. Maka jemaah dinasihati tak perlulah berebut kat situ. Tak boleh kat situ, tak ada peluang semayang dalam masjid. Tak ada peluang semayang sunat tawaf di hotel pun boleh. Tidaklah kita nak mencapai yang afdal, yang sunat, tapi kita sakiti orang. Itu kan dosa. Sakiti orang dosa. Jadi dia semayang juga. Walaupun bersesak-sesak, orang lintah semayang juga. Dia kepung. So bila dia buat kepungan tu, tawaf tu jadi terganggu lah. Orang terganggu tawaf kawasan. Waktu orang ramai. Kalau waktu orang sedikit tak apa, ramai pun buat perangai macam tu. Okey. Kemudian wayal hadhu biqalbihi. Bila masuk itu, dia kena rasakanlah hati dia kebesaran buqa'ah. Tempat ni punya rasa kebesaran. Apa kebesaran Mekah tak tahu. Bacalah buku Fadail Mekah, Fadail Madinah. Rasa jalalah itu kena ada. Wallati huwa, dia nak pergi mana ni? Nak pergi ke Kaabah. Wa yumahidu, kata Imam Nawawi, dia berilah uzur kepada orang yang bersesak dengan dia. Maknanya orang bijak dia ke, orang lintas dia ke, orang himpit dia ke, dia maafkan. Faham? Dia bagilah, ciptalah alasan untuk memaafkan orang tu. Wa ma nuzi'atir rahmatu ila min qalbin syaqi. Tidaklah dicabut sifat rahmah itu melainkan orang yang hati celaka. Jadi dia mungkin kali pertama dia baik lah. Jadi kalau dia pergi Mekah selalu, dia jadi jahat. Faham? Dia dah tahu dah. Masa kali pertama baik betul dia. Dia tak tahu lagi nak pergi sana, nak pergi sini. Ikut aja travel dia. Faham? Bila dia dah tahu, gaduh. Jadi dia mencipta uzur. Apalah alasan untuk memaafkan orang. Begitulah keadaannya. Kita cakap dalam gelas ni boleh lah. Bila sampai sana, gaduh juga. Faham? Sebab itu la yata'azza. Kalau dia ni jenis suka gaduh dengan orang, dia elakkan diri daripada masuk kawasan yang mungkin dia tersakiti. Faham? Kemudian itu masalah yang akan dibahaskan kemudian. Masalah masuk Mekah itu,
adakah mesti dalam keadaan ihram? Ini antara kita khilaf dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni, siapa masuk Mekah walaupun dia memang tak ada niat nak buat umrah, dia mesti masuk dalam keadaan ihram juga. Contohnya dia masuk Mekah nak pergi bisnes, dia duduk Jeddah. Jeddah dekat je. Dia adalah nak pergi Mekah kejap, ada urusan. Masuk tu ihram. Atas alasan apa masuk ihram? Dia ada saudara dekat Mekah, masuk kejap, ihram. Mazhab Syafi'i, hanya yang wajib ihram itu orang yang masuk Mekah untuk tujuan melakukan nusuk sahaja yang wajib ihram. Selain daripada itu sunat. Okey. Kemudian masalah bila masuk sahaja disunatkan, di sini ada tulis, yang tu memang ada hadis yang dalam matan tu. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahaba wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birra Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayyina wa rabbana bisalam. Yang ini ada hadis. Tapi perkataan siapa? Yang pertama itu hadis sampai wa ta'ziman wa birra Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayyina rabbi salam. Ini perkataan Sayyidina Umar, rawahu anhul Baihaqi. Sanad dia tidak kuat, tapi bolehlah diamalkan doa. Yang atas itu hadis ittiba, yang bawah itu doa daripada sahabat radhiyallahu anhu. Okey. Jadi kata Imam Nawawi, yustahabbu idza waqa'a basaruhu 'ala al-bait. An yarfa'a yadayhi. Yang kat tangan. Sebab antara doa yang mustajab, kali pertama tengok Kaabah. Jadi angkat tangan. Faqad jaa'a annahu yustajabu du'aul muslim 'inda ru'yatil Ka'bah wa yaqul, baca doa tadi. Ini tak ada sebut angkat tangan. Angkat tangan, doa mustajab. Orang kalau kali pertama tu dia lain lah, tengok Kaabah. Kemudian dia baca doa tadi dan dia doa, wa yad'u bima ahabba min muhimmatil akhirah wad dunya. Yang paling penting dia doa soal maghfirah. Okey, ada hadis yang riwayat siapa ni? Ibnu Majah. Tuftahu abwabus sama' wa tustajabu da'watul muslim 'inda ru'yatil Ka'bah. Doa tengok Kaabah, doa lama. Ditulis dekat ujung tadi, wa bina'ul bait, bangunan Baitullah ni, Kaabah ni tinggi. Dia tinggilah bangunan dia. Kalau pintu Kaabah yang kita nampak tu kan, tengok gambar Kaabah ada pintu, tak ada Kaabah pula. Jadi pintu tu dia punya bendul dia punya bawah pintu kan bawah tu. Kalau kita berdiri, kita angkat tangan, kalau saya lah, kita baru sampai bawah pintu. Jadi Kaabah ni tinggi bangunan berapa tingkat? Besar, tinggi. Boleh dilihat daripada jauh. Tapi sekarang ni makin tak boleh lah. Dulu boleh. Sebab apa? Dihalang oleh bangunan. Dulu mana ada bangunan yang sekarang. Ditambah pula dengan tu yang Zam-Zam tu, yang ada jam. Keluar Kaabah, masuk bangunan tu mall lah, mewah. Jadi hilang dia punya rohani dia. Hotel mewah lah. Hotel Hilton ada,
Starbucks ada, KFC, McDonald's tak ada. Itu semua kerajaan Saudi lah yang buat. Okey. Wa'lam anna bina' al-bait zadahu Allah syarafan rafi' yura qabla dukhul al-masjid fi mawdi'. Dia dulu daripada jauh boleh nampak, daripada tempat nama Ra'sul Radam. Kalau dia masuk daripada atas Mekah, daripada jauh nampak Kaabah. Jadi sekarang ni kita tak boleh nampak melainkan masuk masjid. Dulu tak masuk masjid kita dah nampak lah. Daripada jauh nampak terus doa. Sekarang tak nampak. Masuk masjid tak nampak lagi. Faham? Kena jalan lagi depan sampai nampak Kaabah. Begitulah yang sekarang ni lah. Dia banyak pintu kan. Tapi pintu-pintu tu dinamakan dengan nama Khalifah Saud. Pintu King Abdullah, King Saud, King, semualah nama-nama dia punya sultan dia. Seterusnya sambung. ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة سواء كان في صوب طريقه أم لا بلا خلاف. Dia pintu Bani Syaibah. Ini sebab ini semua dia punya sandaran dia sebab Nabi buat. Contohnya Nabi masuk melalui pintu Bani Syaibah. Mana pintu Bani Syaibah sekarang? Ada King Fahad, pintu King Fahad, King Saud, King Abdullah, King banyak King. Masing-masing King King Salman. Ni siapa? Lepas Salman ni siapa? Buat pintu lain pula. King Muhammad bin Salman. Okey. Pintu Bani Syaibah ni pada zaman Rasulullah lagi. Kalau kita tengok gambar Mekah yang sekitar tahun 1807, adalah pintu Bani Syaibah. Sekarang tak ada. Belah mana? Sebab dia binaan Masjidil Haram tu sudah di-extend. Tambah. Jadi kawasan yang dulu, kawasan yang sekarang ni masjid, dulu bukan masjid. Dulu ni bukan 100 tahun. Dulu ni baru je. Faham? Boleh tengok dia punya tausiah, proses pembesaran Masjidil Haram. Mewah lah, dibuat secara mewah pembesaran dia. Tapi pembesaran dia itu meruntuhkan bangunan sekeliling. Dulu rumah orang diruntuhkan dan dibuat bangunan, dibayar pambasan. Dan diruntuhkan kesan-kesan binaan Osmaniyah. Jadi sebelum King Saud yang menguasai Mekah Madinah ni, kerajaan Osmaniyah, Khilafah Osmaniyah yang terakhir kan. Jadi kesan-kesan binaan tu semua yang dalam masjid semua dah tak ada. Semua Saud dia tukar yang dia punya. Faham? Yang terakhir punya binaan dalaman tu pun dah tak ada. Sebab dia dengan Osmaniyah tak baik kan. Macam contohnya Menara Zamzam tu, dulu atas tanah Menara Zamzam tu kubu tentera Osmaniyah. Kalau orang zaman 90-an ada lah. Sekarang tak ada. Semua hotel. Sekarang ni hotel semua tutup jadi bandar hantu. Sekarang ni lah Corona. Kalau orang yang biasa pergi waktu meriah tu, kalau pergi sekarang sunyi, tak ada apa. Hotel penuh kan. Hotel penuh tu boleh menampung, kalau musim haji penuh. Sebanyak-banyak hotel tu semua penuh, walaupun mahal. Sekarang kosong, tak ada orang. Hotel Pakistan yang murah pun tak ada orang. Jadi kalau kita nak bajet, pergi hotel Pakistan, hotel Bangla, jauh sikit, itu pun tak ada orang. Dah memang tak ada orang. Faham? Siapa nak duduk? Okey, seterusnya summa yadkhulun masjidah. Kemudian dia masuk ke masjid daripada pintu Bani Syaibah. Sawaun, Sama ada adalah dia berada di arah jalan, sama ada dia masuk tu memang lalu kawasan pintu Bani Syaibah ataupun tak. Tapi bila nak masuk, cari pintu Bani Syaibah amdan.
Ini bukan kebetulan ni. Memang pintu itu adalah maksud. Sawa'un kana fi sawbi tariqihi am la bila khilaf. Sebabnya li'annahu macam mana? لأنه صلى الله عليه وسلم Dakhala minhu. ولم يدل على طريقه. Tengok ulama istinbat. Ulama istinbat pintu tu penting. Nabi datang jalan lain. Tapi bila nak masuk, Nabi masuk pintu tu. Cari juga pintu tu mana masuk. Menunjukkan pintu tu penting. Qalahu ar-Rafi'i wa ghairuhu. Kemudian وهو البيهقي دخله صلى الله عليه وسلم به. Wara al-Baihaqi وهو البيهقي قال كنت له صلى الله عليه وسلم منه عن ابن عباس fi 'ahdi Quraisy. وذلك في عمرة القضاء. Kemudian وعن ابن عمر وعطاء ولم يصلي هذا الحج الذي انزل فيه ولا بغيره. وفي شك المحدد اتفق اصحابنا على انه سحر. dia riwayat yang Nabi masuk daripada pintu Bani Syaibah ni dalam peristiwa Umratul Qadha tahun ke-7. Tapi masa musim haji tidaklah disebutkan tentangnya. Kemudian ulama Syafi'i ittifaq, sepakat afdalnya masuk daripada pintu Bani Syaibah. Pintu Bani Syaibah. Jadi apa adab-adab dia? Ini kena ajar adab. Dalam matan minhaj ni tak sebut sebab dia kitab ringkas. Sebab tu kena baca idah. Doa-doa kurang disebutkan. Ada adab tambahan mungkin dalam syarah ada. Tapi kita tengok ni adab tengok Kaabah. Dia orang yang dah biasa, dia tak ada haibah dah. Haibah makam Nabi tak ada, Kaabah tak ada. Hajar Aswad semua tak ada. Bahkan ada orang Mekah tak pergi Mekah pun. Faham? Tak pernah buat haji, duduk Mekah. Orang bergolok gadai nak pergi kan, dia duduk situ tak pernah pergi. Ada? Faham? Bukan tak ada duit. Jadi itu rezeki juga. Duduk dekat pun tak pergi. Kalau Allah Ta'ala nak bagi rezeki, setiap tahun pergi. Dikatakan Maulana apa ni, Tariq Jamil, beliau ni pergi haji tiap tahun. Dah berkali-kali dah. Ada orang cerita masa musim haji dia ada tolong satu orang makcik sesat. Jadi makcik tu doa untuk dia. Maksudnya tolong carikan balik tempat dia lah, kawan-kawan dia. Jadi makcik tu doakan supaya setiap tahun anak ni boleh pergi haji. Jadi keberkatan doa makcik tu mungkin setiap tahun pergi haji. Tapi mungkin tahun lepas tak pergi lah, Corona. Maulana Yunus Al-Jumfuri setiap tahun pergi haji. Tak ada duit pun. Orang yang ada duit tak pergi tak. Faham? Maulana Yunus ni mengajar madrasah, tak ambil gaji. Tak ada buat bisnes apa, mengajar je. Setiap tahun pergi haji. Tak perlu nak urus, tak perlu nak mohon, semua orang uruskan anak murid dia. Dia hanya tunggu je. Tunggu panggilan, orang datang ambil, orang angkat semua. Beliau jalan tak boleh. Faham? Jadi kalau Allah Ta'ala nak bawa pergi haji setiap tahun, walaupun lumpuh, walaupun tak boleh jalan, semua orang uruskan. Orang datang minta pasport, yang lain semua orang nak ngajar je. Kita selesaikan. Wa'lam annahu yanbaghi an yastahdira 'inda ru'yatil Ka'bah. Bila tengok Kaabah dia kena sebab itu kena zikir dulu. Takut tengok Kaabah dengan tengok mall tu rasa teruja tengok mall. Di antara yang kita nasihatkan kepada jemaah, dia bila hujung-hujung ni kebanggaan pergi umrah ni, kau duduk hotel mana ni? Duduk hotel mana? Zamzam. Hebat ni. Duduk hotel Hilton. Apa lagi hotel depan tu? Yang dekat lah. Hotel kan binaan ni cantik. Hotel mewah. Jadi jangan tengok hotel tu rasa mewah kan. Lebih teruja berbanding tengok Kaabah.
Kaabah tengok macam tu ya, Kaabah. Jangan jadi macam tu. Semua bangga-bangga duduk hotel mewah. Ni duduk hotel ni, hotel Hilton Tree lah, apa macam-macam hotel lah. Yang paling dekat paling mahal. Musim haji lagi mahal. Satu hari RM16,000. Faham? Harga dia satu hari. Itu yang bila musim haji. Yang bagi annahu yastahdir inda ru'yatil Ka'bah ma amkanahu. Jadi dia kena istihdharkan, rasa khusyuk, rasa rendah diri. Ini adat orang soleh dan hamba Allah yang arifin. Sebab apa? Lianna ru'yatal baiti tudzakiru wa tushawwiqu ila rabbil bait. Kerana melihat kepada Baitullah mengingatkan dan mendatangkan rasa syauq kepada pemilik rumah itu, Rabbal Bait, itu Allah Ta'ala. Maka Imam Nawawi bawa sedikit kisah. Jadi kisah ni penting untuk memangkin rasa tu. Sebab itu baca Fadilah Haji, Muhammad Zakaria bawa kisah-kisah orang yang rindu kepada Kaabah, rindu kepada Mekah, yang pergi jalan kaki, pergi mengesok. Itu semua kena baca untuk datangkan rasa tu. Kalau tak pergi gitu je, pergi umrah, akhir zaman Nabi sebut dia jadi melancong. Melancong lah, banyak duit kan, cuti pergi umrah, tapi dia akan jadi melancong, pergi melancong saja. Kalau fadilat, kisah-kisah semangat-semangat ni tak diceritakan kepada jemaah. Sebab tu ada jemaah pergi sekali, 2 kali, 3 kali. Dia pergi kali ke berapa, mutawih dia tukar kun. Jadi karkun punya cerita lain sikit. Faham? Ni bayan dia kan, dia rasa macam lain sikit. Sebelum ni tak rasa macam ni. Dia begitu. Apatah lagi orang yang mana biasa dah dengan kisah sahabat, biasa dah tentang Nabi, dia lain kan. Biasa duduk taklim, bila pergi Madinah lain dia punya rasa dia. Memang lain lah dengan orang yang kosong, awam, tak biasa. Tak biasa dengar pun kisah sahabat, kisah pengorbanan sahabat kan. Jadi bila pergi Madinah pun tak ada sangat dia punya rasa dia. Anna imra'atan dakhalat Makkah faja'alat taqul. Dia masuk Mekah lalu dia berkata, aina baitu rabbi. Maka orang kata pada dia, al-an taraina, sekarang ni kamu kan tengok. Dia datang dari jauh ni. Jadi baca buku Maulana Sayyid Abil Hasan At-Tariq ila Al-Madinah. Buku itu menghimpunkan gurindam, syair, qasidah orang-orang yang rindukan Madinah. Faham? Bila dia melihat kepada Baitullah, maka dia kata, hadza baitu rabb. Orang kata pada dia, inilah baitu rabbiki. Maka dia lari kepada Kaabah, lalu dia mendempelkan diri dia dengan dinding Kaabah sehingga dia meninggal dunia. Jadi mungkin jantung dia pecah sebab rindu. Jadi dah jumpa kasih. Ini orang yang betul-betul. Kemudian Abu Bakar Shibli, bila dia tengok Kaabah, dia pengsan. Kemudian bila dia sedar, dia baca syair, hadhihi daruhum wa anta muhibbun ma baqa'ud dumu' fil amaq. Ini Shibli, Sufi. Okay, seterusnya. Ya, benda tu kena latih lah. Kita pun tak ada juga. Seterusnya, jadi baca Fadilah Haji. Wa bada Seterusnya, wa yabda'u. Ini kalau buat haji lah. Kalau buat haji tawaf qudum. Kalau buat umrah tawaf rukun. Datang masuk terus tawaf rukun. Tak ada tawaf qudum. Wa yabda'u bi tawafil qudum wa syaikhani Aisyah sallallahu alaihi wasallam. Awwal shay'in bada'a bihi hina qadima Makkah annahu tawadda'a thumma tafa bil bait. Lagi wa awradahu Rafi'i
حج وأول شيء إلى آخره. ولو دخل والناس في مكتوبة صلاها بعضهم أولا. Walau dakhala, ini masalah bila dia masuk Mekah, orang tengah semayang. Dia sebenarnya bila masuk saja Kaabah, bila masuk saja Masjidil Haram, kalau masuk masjid lain disunatkan sembahyang tahiyatul masjid. Tapi kalau masuk Masjidil Haram disunatkan tawaf. Ini pun tak dapat amal biasa. Sebab dia nak tawaf tu berapa minit kan? Malas. Masuk masjid sembahyang. Ini khilaf dengan mazhab lain. Mazhab Syafi'i, tahiyah bagi Masjidil Haram adalah tawaf. Mazhab lain sama, tahiyah Masjidil Haram juga adalah sembahyang tahiyatul masjid. Walau dakhala, baca, wan nasu fi maktubah, orang tengah sembahyang fardu, sallaha, dia sembahyang ma'ahum awalan. Walau uqimatul jamaah, walau uqimatil jama'atu wa huwa fi athna'i tawaf, dia tengah tawaf baru 2 pusingan iqamat. Dia biasa tu. Kalau di sekeliling Kaabah tu tawaf je. Kita pergi pukul 2 ada orang, pukul 3 ada orang, sebelum semua ada orang tengah tawaf. Faham? Cuma bila corona kosong, ada gambar kan, sekeliling Makkah tu kosong. Mana pernah berlaku sebelum ni? Sebelum ni waktu solat ada orang tak tawaf. Sebelum solat ada orang tawaf. Bila dekat iqamat dia berhenti sembahyang. Itu sambung lagi. Begitu dia punya suasana dia. Jadi bila corona ni, masya-Allah, dia telah mendatangkan fitnah pada agama, sehingga dia boleh kosongkan mataf. Mataf tu kosong, tak ada orang. Itu memang pelik lah kalau mataf tu kosong. Walau uqimatil jama'atu wa huwa fi asna'i tawaf, dia solat lah dulu. Kemudian sama juga kita tengah sa'i, kawasan sa'i pun sama juga. Kita tengah sa'i kemudian iqamat, maka berhenti sembahyang. Dekat tempat sa'i tu dia memang dia dah ada garisan soft. Tempat sa'i ni dia luar masjid. Kalau tengok gambar Kaabah, dia ada bangunan yang panjang tu, itu sa'i tu. Dia bulat keliling, betul ada panjang. Yang panjang itulah mas'a, tempat sa'i. Itu pun baru berlaku tausiah, pembesaran. Pembesaran telah berlaku sehingga dia jadi berapa? 3 tingkat. 3 tingkat tempat sa'i. Kalau dulu lagi, sebelum tu lagi, tempat sa'i ni adalah luar daripada masjid. Luar, tanah, kawasan tanah, luar. Hanya ada atap-atap biasa je. Belah kiri kanan ada kedai. Jadi kita sa'i di kiri kanan ada kedai. Sekarang ni semua dimasukkan dalam bangunan. Okey. Qaddama solat, jelaslah solat dulu. Ini solat fardu. Kemudian au sunnatan muakkadah. Maksudnya kalau dia takut dengan sebab dia tawaf, dia terluput sembahyang fardu atau sunnah muakkadah, sudah tentulah utamakan solat. Kemudian kalaulah perempuan datang waktu siang, wahiyya jamilah au syarifah la tabruzu lirrijal, maka tunggu sampai malam. Tapi ini tak berlaku sekarang. Tunggu sampai malam tu maksudnya gelap, orang tak nampak sangat, dan mungkin orang kurang. Sekarang tak ada. Siang pun terang, malam pun terang. Mana gelap? Siang pun ramai, malam pun ramai. Cuma corona ni lain sikit lah hukum dia. Kemudian wahuwa maksudnya at-tawaf. Tawaf ni adalah penghormatan untuk buqa'ah, ay al-masjidil haram. Tahiyatul muslim, assalamualaikum. Tahiyatul masjid, as-salah. Tahiyatul baiti, at-tawaf. 3 tahiyat. Tahiyatul muslim, mengucap aluan kepada orang muslim, ucap assalamualaikum. Masuk masjid, tahiyatul masjid, as-salah, mulakan dengan solat. Tahiyatul baiti, at-tawaf. Kemudian كما ذكره في شرح المهذب قال وفي فواته بالتأخير والهادي حكاهما الإمام. Jadi adakah kalau kita ni masuk masjid, kita tak terus tawaf? Adakah dia terluput? Dah tak ada dah. Kalau nak dapat fadilat tahiyatul bait at-tawaf, masuk terus tawaf. Macam tahiyatul masjid lah.
Tahiyatul masjid kita masuk, kita duduk, habis. Dah tak ada dah tahiyatul masjid kalau duduk. Jadi tawaf ni macam mana? Ada dua wajah. Ada khilaf. Adakah kalau kita tangguhkan dia terluput? Hakahuma Imamul Haramain. Tak disebutkan darjah. Di sini tak disebutkan darjah, kita akan tengok dalam idah. Wa yu'akhiru anhu iktira' manzilihi wa taghyir siyabihi. Wa hadhihi al-mas'alatu qad tustafad min qawl al-muharrar wa an yaksida al-masjid al-haram kama faragha min ad-du'a. Kama. Ha? Oh, salah. Dia dah baiki dah tu, cetakan baru. Kama ni kullama, betul lah. Pelik kama. Kullama. Disunatkan bila sampai saja Mekah, nak cari rumah sewa ke, nak cari apa semua ini, kita buat kemudian. Tawaf dulu. Bukan pergi makan dulu, tidur dulu. Disunatkan bila masuk Mekah, perkara pertama dibuat, masuk masjid, tawaf. Urusan lain tangguhkan dulu. Cuma kalau kita naik bas tu, kena turun dulu bang, kena masuk dalam hotel. Paling kurang kan, nak lungguk kat mana? Itu kena tengok juga kan. Kalau musafir zaman dulu mana ada istilah macam tu. Dia sampai, dia parking dulu kat luar, apa cari rumah sewa, kemudian masuk dulu masjid. Kalau boleh dibuat sekarang, buatlah. Sebab tu dia travel minimalkan paling kurang barang tu kita loading dalam dekat lobby, tapi tak bawa lagi masuk dalam bilik. Tinggal dulu lobby, terus pergi masjid. Itu kira memaksimalkan amalan ni lah, iaitu terus masuk malam sampai malam. Jadi biasanya kalau hari pertama malam, dia akan habis semua sebelum subuh. Jadi sebelum subuh, sembahyang subuh balik cukup. Itu lain pula program lepas tu. Jadi poin yang ke-10 kata Imam Nawawi, yustahabbu alla yu'arrija awwala dukhuli 'ala istijar manzil. Jadi mula-mula dia masuk tu, dia jangan pergi melencong, pergi sewa rumah ke, ataupun au hatti qumash, buka baju ke. Tak payah, itu semua kemudian. Apa pun selain tawaf, itu perkara pertama dibuat. Wa yaqifu ba'du rufqa 'inda mata'in. Jadi kalau barang dia ada, takkan tinggal kat luar. Maka sebahagian jemaah tunggu dulu, kemudian sebahagian pergi tawaf, kemudian tukar shift, jaga security, hatta yatuf summa yarju ila rawahilihim wa mata'ihim wa istijaril manzil. Wallahu a'lam bissawab. Dia kalau nak buat macam ni, buat umrah CID apa, DIY sendiri, masa kita sendiri. Orang panggil umrah backpacker, faham? Sendiri. Jadi kalau sendiri, kita tak terikat dengan masa orang. Dia nak buat kali ni Haji Rasulullah, pakat dengan kawan dia, semua kita tengok semua tempat yang Nabi pergi, kita pergi. Kita cari taksi yang boleh bawa pergi Zitawa, amalkan. Contohlah, kalau dia nak buat lah. Kalau tak, ma'amkan aja lah. Kalau dia tak boleh nak buat sebab dia ikut orang, dia buat yang boleh, ma'amkan. Dia tak boleh nak buat macam mana kan. Tapi kalau kali pertama pula, dia kena ikut orang, dia tak tahu lagi macam mana nak bergerak. Tapi kemudian kali kedua, ketiga, mungkin dia boleh ikut tempat-tempat yang disebutkan. Dia sempurnakan semua doa, semua zikir, supaya dapat memaksimalkan amalan-amalan sunat dalam amalan haji dan umrah. Wallahu a'lam.